Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita alu-alukan kehadiran semua sahabat-sahabat, hadirin hadirat muslimin muslimat. Kita alu-alukanlah kehadiran semua untuk session kali ketiga bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Akram Naldin, yang mana pada sesi sebelum ini kita dah bincang sekitar topik masih dalam slide juga tentang fundamentals of Islamic contracts, arkanul uqud, dan kita pun dah gone through sedikit conditions, syurut sekitar topik tersebut, dan insyaAllah pada sesi kali ini kita akan teruskanlah perbincangan kita untuk topik-topik yang berkaitan lah insyaAllah. Okey, dengan segala hormatnya saya serahkan kepada yang berbahagia Profesor. Baik, jazakallah khairan Akh Adnan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Boleh Ana share screen sebab rasa ada orang lain yang duk share screen ni kot. Boleh unshare tak so that Ana boleh share screen Ana. Okey, malam ni insya-Allah sebagaimana yang Ana janji minggu lepas, kita akan cuba untuk go through slide tu juga. Ana tu ada beberapa slide yang berkaitan dengan murabahah, sebab selepas daripada Nazariyatul Uqud yang kita bincang last week tu, ada beberapa slide yang berkaitan dengan anwa' al-uqud, jenis-jenis akad. Jadi yang tu entum baca sendirilah kot. Sebab kalau nak bincang tu mungkin banyak sangat sebut sebelum ni bahawa kebanyakan kita kata uqud di dalam kewangan Islam ni sememangnya dia didasarkan kepada akad yang dia berdasarkan kepada akad yang ada di dalam kitab-kitab fiqh yang sebelum ni. Okay, alright. So hari ni, sehari itu kita boleh nampak skrin anak. Okay, types of contract dan sebagainya. Okay, and then multiple contracts, baik musawamah. So kita skip semua tu, kita terus pergi kepada murabahah. Kalau kita sempat habis murabahah ni, kita akan terus masuk kepada standard tu lah. Okay, alright. Sebelum kita masuk dalam kontrak murabahah ni, maybe a few mukadimah sikit lah berkaitan dengan kontrak murabahah ni. Now, murabahah ni sebagaimana yang kita tahu bahawa adalah salah satu daripada jenis kontrak jual beli. Okay, salah satu daripada kontrak jual beli yang mana di sana ada beberapa jenis kontrak jual beli lah. Kita ada baik musawamah, kita ada murabahah, kita ada istisna, ada istijrar dan sebagainya. Jadi murabahah ini salah satu daripada jenis. Kenapa murabahah ini dia popular di kalangan institusi keuangan Islam? Sebab murabahah ni dia ada feature dia yang tersendiri, yang kita akan pelajari insya-Allah. Baik. Salah antara isu-isu lah yang berkaitan dengan baik murabahah ni, kalau kita tengok hari ni kan, dalam keuangan Islam ni, anda boleh kata I can comfortably say that perhaps maybe about 60 to 70% of transaction dalam keuangan Islam pada hari ini adalah berdasarkan kepada kontrak murabahah. Murabahah dengan berbagai-bagai jenis dia lah. Okey, murabahah, tapi ianya mempunyai elemen murabahah di dalam.
Right. Jadi sebab itu kita kata murabahah ni penting, sebab tu Ana mulakan dengan murabahah. Cuma antara isu yang berkaitan dengan murabahah ni yang biasa, kadang-kadang orang tak dapat nak bezakan antara kontrak keuangan Islam dengan kontrak konvensional ialah dari segi pricing. Nak bagi contoh kat Antum. Kalau Antum tak faham, Antum tanyalah. Kalau Antum pergi ke bank konvensional untuk nak beli rumah contohlah. Kalau pergi bank konvensional, bank akan bagi loan, akan bagi pinjaman dengan faedah lah, dengan riba lah. Okay. So katalah rumah tu harga dia 100,000 contohnya. Untuk pergi ke bank konvensional, bank akan bagi loan 100,000. Okay, untuk membeli rumah tu biasanya bank tak bagi kita lah duit tu. Dia akan bayar kepada tuan rumah ataupun kepada developer. Kalau kita beli rumah tu daripada developer, dia akan bayar pada developer lah 100,000 tu. Okay, bila dia bayar, dia bagi pinjam kita 100,000 tu, dia akan charge riba pada kita lah. Dia punya charges tu depending on berapa persen. Sekarang ni, kita kata kadar riba tu dia ditentukan oleh base lending rate BLR yang ditentukan oleh bank pusat. Okay, dia ada sebab tu kalau kita tengok dia punya rate tu dia ada BLR plus plus. Okay, yang plus plus tu bank yang akan tentukanlah dia punya costing yang lain. Biasanya dia panggil cost of fund. Cost of fund ni ialah kos untuk memberikan duit, meminjamkan duit kepada pelanggan. Okay, jadi bila dalam cost of fund tu, dia akan ambil kira juga time value of money. Time value of money makna tu kalau hari ni duit RM1 tu berapa nilai dia? 10 tahun daripada sekarang, berapa nilai dia? Nilai dari segi kuasa membeli dia. Dia adalah calculation dia. Okay, ada calculation dia dan sebagainya. Jadi mereka akan factor in semua itu, kemudian mereka akan datangkan dengan berapa peratus yang mereka akan charge interest ataupun riba tu. Okay, katalah contoh, nak bagi contoh 5% contohnya. Mungkin BLR kalau sekarang ni very low, 1.75. Okay, kalau kita kata BLR 3 ke 3.5 contohnya, okay, dia dengan plus-plus tu dia jadi 5% contoh. Jadi dia punya interest 5% per annum. Okay, setahun kita bayar lebih 5%. Makna tu kalau kita ambil 100,000, okay, setahun kita kena bayar lebih 5,000. Sebab 5% kan. Okay, jadi sebab 5% daripada 100,000 tu 5,000. Okay, so jadi kalau loan konvensional tu 10 tahun, 5 kali 10, 50%. So kalau kita ambil 100,000, 5% per annum, the tenure, tempoh, pinjaman itu adalah 10 tahun, maka kita akan end up bayar 150,000. Itu dalam keadaan kita kata dia punya kadar riba tu tetaplah, tapi bank konvensional ni dia mungkin turun naik. Dia jarang turun, biasanya dia akan naik. Okay, so jadi kalau katalah bank adjust the interest rate tu, maka mungkin kita kena bayar lebih lah. It all depends. Okay. So dalam contoh yang nak bagi ni, bagi Antum pada Antum ni 10 tahun punya pinjaman, we end up paying 150,000. Alright? Okay. Itu konvensional. Kalau Islamic, Antum pergi ke bank Islam, bagi tahu dekat bank, kata saya nak beli rumah ni. Kemudian dia depending on the product lah. Nak bagi contoh produk murabahah yang simple, murabahah lah. Okay, so what the bank will do is that, okay, bank akan sign wa'ad dengan pelanggan. Wa'ad tu makna tu janji untuk membeli. Janji untuk membeli. Sebab apa? Sebab bank akan beli dulu rumah tu.
Kalau bank beli, kemudian pelanggan tak nak beli, bank akan bermasalah lah kan. Sebab dia nak kena dispose balik. Rumah tu nak kena jual balik, nak kena. Okay, jadi sebelum bank masuk apa-apa transaksi dengan tuan rumah yang asal, maka bank akan ambil perjanjian wa'ad. Wa'ad taraf wahid. Makna tu wa'ad satu makna tu pelanggan itu berjanji akan ada dokumen lah yang pelanggan itu akan sign, sama harga 100,000, okay, 100,000 bank beli, bank akan jual 150,000 kepada biasanya bank akan ada buffer sikit. Maksudnya tu dia akan jual lebih daripada 150,000. Itu yang kadang-kadang bila kita dengar orang nak komplain kata bank Islam ni lagi mahal daripada bank konvensional kan. Okay. Sebab apa? Sebab bank Islam apabila dia jual kepada customer dengan harga tertentu, dia tidak boleh adjust. Tadi dalam konvensional Ana bagi tahu tadi, kalau interest rate naik, maka bank boleh adjust the interest kan. Makna tu pelanggan mungkin kena bayar lebih. Tapi dalam murabahah, obligasi pelanggan hanyalah untuk membayar harga yang telah dipersetujui semasa muamalah jual beli antara bank dengan pelanggan. Jadi biasanya apa yang bank buat ialah mereka akan dalam akad jual beli itu mereka akan charge lebih sikit, kemudian mereka akan berikan ibrak. Ibrak ni rebate. Okay, sebab tu kadang-kadang ada bank dia ada monthly ibrak, ada yang quarterly ibrak, ada yang yearly ibrak, ada yang ibrak towards the end of the tenure dan sebagainya lah. Macam-macam jenis ibrak yang ada lah. Okay, tapi persepsi yang kata bank Islam tu lebih mahal daripada konvensional tu sebenarnya tak betul. Okay, sememangnya ada lah. Mungkin kalau kita pergi konvensional pun sama juga. Kan, bukan semua bank itu dia offer rate yang sama. Ada yang lebih tinggi, ada yang kurang dan sebagainya. So that kind of fluctuation tu antara satu institusi dengan institusi yang lain itu memang berlaku lah. Kan, itu memang satu yang that is market lah, part of the market. Alright. Tapi pokoknya kita kata in term of cost, in term of macam mana dia calculate kadar keuntungan dan sebagainya sebenarnya tidak berbeza dengan konvensional. Cara calculation itu tidak berbeza dengan konvensional. Sebab itu kita kata orang keliru kadang-kadang. Dia kata, saya pergi bank Islam pun kena bayar at the end, kena bayar 150,000 juga. Saya ambil loan dekat konvensional pun bayar 150,000 juga. Kan? So apa beza bank Islam dengan bank konvensional? Orang tak nampak bahawa pricing mechanism tu bagaimana sesuatu produk itu harga diletakkan terhadap sesuatu produk itu, mekanisme itu sebenarnya adalah sama tetapi cara melakukannya tidak sama. Contoh macam Ana kata tadi, kita pergi pada Islamic, bank akan beli aset itu, rumah tu bank akan beli 100,000, kemudian bank akan jual dengan harga 150,000. Jadi muamalah jual beli ini kita kata adalah satu muamalah yang diharuskan di dalam syarak yang dibolehkan dan biasanya kita kata penasihat syariah kena tentukanlah bahawa muamalah yang dilakukan itu memenuhi semua syarat-syarat jual beli, syarat al-uqud dan sebagainya, tidak ada kita kata syarat-syarat yang mukhalif li asyara, mukhalif muqtadal aqd dan sebagainya, kena makna tu dipastikan oleh syariah advisor. Dan usually kita kata bank-bank dia akan ada syariah audit lah, kan, syariah audit dan juga syariah review function biasanya. Okey, syariah review ni ialah untuk memastikan bahawa apa yang
diputuskan di dalam syariah board itu dilaksanakan dengan betul, dan syariah audit ni biasanya setahun sekali, okey, untuk memastikan bahawa tidak ada isu-isu syariah kita kata di dalam pelaksanaan produk-produk yang di-offer oleh bank-bank dan sebagainya. Okey, jadi situ kadang-kadang kekeliruan. Sebagai mekanisme tu patuh syariah, tak ada masalah. Cuma dari segi pricing tu, ianya sama dengan konvensional. Jadi sebab itu kadang-kadang ada contoh yang diberikan oleh setengah orang tu, dia kata sama macam apa nama ni, ayam yang disembelih dengan ayam yang tak disembelih lah. Okey, dua-dua ayam kan. Kalau kita pergi beli roasted chicken contohnya kan, dua-dua tu ayam yang dipanggang. Okey, satu disembelih, satu tak disembelih. Ayam yang disembelih itu halal, yang tak disembelih itu tidak halal. Tapi dua-dua ayam lah kan. Jadi setakat ni kita kata that is the equation yang kita boleh bagi. Okey, what is the future? Okey, kenapa bank Islam tidak boleh menentukan harga sendiri? Dia masalahnya ialah bukan bank yang menentukan the pricing mechanism. Yang menentukan the pricing mechanism ialah bank pusat, the central bank. Okey, kalau kita bank negara ataupun di tempat-tempat lain dia punya central authority lah, the regulator lah yang menentukan the pricing mechanism. Jadi regulator ni tugas dia ialah untuk memastikan bahawa there is a level playing field antara Islamic dengan konvensional. So they do not want Islamic to kill conventional, they do not want conventional to kill Islamic. Okey, kalau kata Islamic offer jauh lebih rendah, semua orang akan pergi Islamic. Tak ada orang akan bermuamalah dengan konvensional kan. Jadi kita kena faham mentaliti bank pusat ni. Bank pusat ni tugas dia nak pastikan bahawa dua-dua tu mempunyai peluang yang sama rata. Itu yang mereka lakukan, and then they have to apa nama ni, kita kata kena innovate lah bagaimana mereka nak menarik pelanggan dan sebagainya. Cuma Ana selalu sebut dalam training Ana dan sebagainya, Ana kata kita kena pastikan ataupun kena usahakan supaya share bank Islam tu naik lebih lagi daripada konvensional. Macam kita sekarang dekat Malaysia 27, 28, mungkin target kita 30%, 31% kita kata, is still very low compared to conventional. Conventional more than 60%, 70% kita kata conventional. Jadi bila conventional yang lebih lagi share of the market, mereka lah yang akan dictate the price. Kan? Sebab mereka lebih banyak lagi daripada kita, the share of market, kita kata asset mereka lebih banyak daripada Islamic. Tapi insyaAllah bila Islamic punya share of the market is more, then we will be able to dictate the market lah. Okay, so that is the another level punya game lah. Mungkin insyaAllah bila entum dah ada peluang nanti jadi syariah advisor dan sebagainya, then you can go up to that level lah kita kata untuk discuss benda-benda macam tu. Sebab banyak dia punya complication dia is very complex situation. It is not easy. Okay, anyway, I mean itu antara kita kata isu yang ada di dalam murabahah lah, because selalunya orang question, kenapa pula sama je Islamic dengan konvensional ni, tak ada beza kan? Okay? Jadi apa nama ni, ada yang have that kind of perception. Okay, let us just go through the slide. Hari ni Ana kena berhenti on the dot. Pukul 10 Ana kena berhenti because I have another meeting. I'm in the meeting actually. Tapi sekarang ni sebab berhenti, Ana ada meeting dengan Central Bank of Nigeria, Syariah Board dengan Central Bank of Nigeria, sebab dia orang 7 jam belakang kita. So dia orang pergi sembahyang Jumaat sekarang ni. So masa ni waktu break lah ni. Kan? So ada sampai, sebab the meeting is starting at 10 o'clock Malaysian time. So Ana kena berhenti on the dot pukul 10. So mungkin dalam 9.40, 45 Ana akan berhenti. Kalau ada soalan, kita boleh go through soalan. Okay, let us go through the
the slide. Okay, murabaha refer to the sale and the purchase transaction for the financing of an asset whereby the cost and profit margin are made known and agreed by all involved, all parties involved. Okay, ini dia punya feature dia. Okay, kalau musawamah, kalau sale yang biasa ni kita kata bargaining sale, kita panggil musawamah tu kita panggil bargaining sale. Okay, kita pergi kedai, kita nak beli sesuatu barang. Tuan kedai bagi tahu Tuan kedai bagi kat tahu kita berapa harga kita barang. berapa harga barang. Okay, and then kita negotiate, okay, dengan dia, and then kita setujulah what is the price. Okay, and then kita bayar duit dan kita ambil barang. Itu apa namanya, sale yang biasa, musawamah kita panggil. Tapi dalam murabahah, okay, sebagaimana disebut dekat sini, bahawa whereby the cost and profit margin are made known and agreed by all parties involved. Kalau dalam musawamah tadi, yang penjual tu dia tahulah berapa kos dia. Kalau kita kata kos dia RM10 contohnya, dia jual RM12, mana tu kos dia 10, dia ambil untung RM2 kan. So itu untung dia lah, dan dia tak, kita sebagai pembeli kita tak tahu pun berapa kos dia dan berapa keuntungan, berapa peratus keuntungan yang dia ambil ataupun berapa ringgit keuntungan yang dia ambil, kita pun tak tahu. Okay, itu dia saja yang tahu. Tapi dalam murabahah kita kata kos dan juga markup keuntungan mestilah diberitahu kepada pembeli. Penjual biasanya memang dia tahulah kos dia berapa. Jadi penjual dia kena disclose, okey, barangan ni saya nak jual pada kamu, murabahah, kos saya RM10, saya nak jual kepada kamu RM13. And it's up to the pembeli lah, whether dia agree, dia tak agree, dia nak negotiate, dia tak negotiate ke apa, itu dia punya hak. Kita kata by the end of the day, mereka akan bersetuju bahawa inilah harga dia. Sebab tu kalau yang tuan baca dalam kitab-kitab fiqh kadang-kadang, bai'ul murabahah ini juga dinamakan sebagai bai'ul amanah. Bai'ul amanah. Sebab apa bai'ul amanah? Sebab the seller, penjual, dia mesti disclose dengan amanah lah berapa harga kos dia. Bila kita sebut cost price tu, bukan hanya harga barang tu saja. Kalau dia ada transportation cost, dia ada legal cost, dia ada macam-macam cost kadang-kadang. Kan, untuk kita nak beli sesuatu barang itu, macam sekarang lah, kalau kita nak beli satu barang tu mungkin, kalau kita kata kita beli dekat Shopee ke dekat apa kan, misalnya harga barang tu RM10. Transportation katalah RM2. So the total cost is RM12 yang kita kena bayar. Bukan RM10 saja. RM10 tu hanya harga barang. Tapi ada kos-kos yang lain juga. Jadi macam tu juga dalam banking dan sebagainya, kita kata biasanya you are dealing with big asset lah. Okay, so penjual dia kena bagi tahu kos dia dan juga markup berapa. Markup tu sama ada dalam bentuk ringgit, berapa ringgit kita kata, berapa dinar ke, ataupun dalam bentuk peratus. Okey, dia akan bagi tahu barang ni harga dia sekian-sekian dan saya nak ambil untung 20% contohnya. Okey, so dia kena disclose kepada pembeli. Alright, the settlement for the purchase can be either on a cash basis, a deferred lump sum basis, or on an installment basis which are specified in the agreement. Bayaran tu kita kata boleh dipersetujui oleh semua pihak lah. Sama ada bayaran itu cash, tunai, ataupun kita stack untuk apa namanya, ataupun or a deferred lump sum basis, ataupun kalau kata saya akan bayar secara apa namanya lump sum, secara lump sum ni makna tu bulk lah kan. Okey, selepas 3 bulan contohnya. Makna tu bulan pertama tak bayar, bulan 2 tak bayar, bulan 3 bayar habis. Itu lump sum. Alright. Ataupun installment basis, ataupun setiap bulan bayar 100, 200 ke berapa, ikutlah
berapa yang dipersetujui di dalam kontrak itu. Okay, so it is a sale. Ini anak kata tadi, based on trust, akdul amanah. Thus is require full disclosure and transparency between the parties. Mana tu menjadi kewajipan kedua-dua pihak untuk tahu segala detail. Cost and amount of markup must be disclosed. Cost dan juga berapa keuntungan, kadar keuntungan mestilah diberitahu. Payment of price can be spot deferred depending on the agreement between the parties. Jadi tak ada masalah. Okay. Berapa macam mana nak bayar itu tak ada masalah. Okay. Boleh dibayar secara berangsuran ataupun tapi biasanya kita kata dalam keuangan Islam kita kata murabahah ni akan dibayar secara installment lah. Mana tu dalam tempoh 5 tahun ke 10 tahun dan sebagainya. If deferred time and mode of payment should be defined as in BBA, baik bisaman ajal. Baik bisaman ajal ni kita guna dekat Malaysia ni. Okay, yang kita refer kepada bai'ul inah lah. Yang tu nanti anak explain balik kat itu. Okay, ni dia kata, the Islamic banking practice in Malaysia tends to confine murabahah to short and medium term financing and BBA to long term asset financing. Ini dari segi itu kita namakan murabahah, tapi long term 5 tahun. Kalau kita kata short and medium tu 1 to 5 years lah. Okay, kalau lebih daripada 5 years tu dikira sebagai long term. Okay, dan itu kita namakan DBA. It has nothing to do with the actual contract. Okay, tapi ini istilah lah, nak bezakan antara short term dengan short, medium and also long term. Tapi dari segi kontrak itu, kontraknya murabahah, sama saja kontraknya. Tidak ada apa nama ni, jadi tak ada beza. BBA ni sebenarnya istilah yang dipopularkan dalam mazhab Hanafi. Kadang-kadang dia panggil baik muajjal, kadang-kadang dia panggil baik bisaman ajil. Untuk baca dalam Kutubul Hanafiyah, kita makan jumpalah istilah-istilah ni kita katakan. Okay, sekejap lah. Okay. So this has nothing to do with any Islamic law requirements, and DBA in Islamic law is simply a method of payment, deferred payment, and thus it applies to all kind of sale where the payment is deferred, whether on the basis of installment or lump sum payment at the end of the day, of the tenor. Makna tu bila kita sebut baik bisaman ajil ni, makna tu sesuatu yang ditangguhkan lah, jualan dengan penangguhan. Okay, syariah legal issues dalam murabahah ni. First, the seller is obliged to disclose the actual cost price or purchase price of the asset that is intended to be sold to the customer on the basis of murabahah. Setelah ini syarat dia. Okay, makna tu penjual dia kena bagi tahu berapa dia punya cost, sebagaimana anak bagi tahu tadi. The failure to disclose or disclosure of incorrect cost will render the contract voidable. Makna tu kalau dia menipu, dia tak bagi tahu yang hakikinya, yang sepatut, yang kos yang sebenarnya, maka kontrak itu boleh dibatal ataupun kontrak itu boleh terbatal kita kata. So ada beberapa isu yang kita kena tengok. Murabahah cannot be affected on an asset which cost price is not known or cannot be known due to the nature of the asset or the contract leading to the acquisition of that asset. So murabahah ni kita hanya boleh enact murabahah ke atas aset-aset yang kita telah tahu berapa kos dia. Sebab kadang-kadang kan, contohnya lah kita kata macam dalam bai'ul istisna. Bai'ul istisna ni kalau kata kita buat rumah. Alright, kita nak buat rumah, okay, berapa kos dia. Okay, ataupun kita kata kadang-kadang ada setengah aset itu kita tak boleh nak determine at that particular time berapa dia punya actual price. Kadang-kadang especially kalau imported punya item dan sebagainya, dia punya cost price tu akan termasuk macam-macam faktor yang lain. And this factor ni kita tak boleh nak determine kadang-kadang.
Okay, so all those kind of issues kita tak boleh nak efek murabahah ke atas aset-aset yang begitu. Maknanya tu murabahah ni hanya untuk aset yang kita tahu dah berapa cost price dia, sebab kita perlu disclose, bagi tahu kepada customer berapa cost price kita. And cost price include insurance premium, transportation cost, import duty, etc. Okay, termasuklah semua tu bagaimana anak sebut tadi. And markup formula could be in terms of amount or agreed upfront. Jadi markup tu berapa keuntungan itu boleh kita sebut dalam bentuk exactly berapa amount dia ataupun berapa percentage. Tapi yang pentingnya ialah ianya diberitahu. Okey. Ada soalan tak? Setakat tu ke ataupun kita tunggu towards the end lah kot. Soalan nak bercakap dalam 10 minit lagi, lepas tu kan anda buka lah untuk soalan. Alright. Okay, murabahah to the purchase order. Murabahah lil amir bisyira. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil murabahah lil amir bisyira. It is a sale in which two parties or more negotiate and promise each other to execute an agreement according to which the orderer asks the purchaser to purchase an asset of which the latter will take legal possession. The orderer promises the purchaser to purchase the asset from him and give the order a profit thereon. The two parties will conclude a sale after the possession of the order to the asset. Ini yang anda terangkan di awal tadi yang ada elemen wa'ad tu. Okay, murabahah to the purchase orderer. Makna tu seseorang yang dah membeli sesuatu, dia meminta kepada pihak bank untuk membelikan untuk membeli dan menjual kepada dia. Okay, negotiate and promise each other to purchase an asset of which the latter will take legal possession. Makna tu customer tu dia akan membelilah daripada bank. Jadi ini yang anak kata murabahah lil amir bisyira ni, kalau kita tengok dalam literature fiqh yang klasikal, itu akan jumpa murabahah lil amir bisyira. Okay, murabahah lil amir bisyira ni hanya ada dalam aplikasi keuangan Islam moden lah. Okay, jadi kalau tengok dalam kitab-kitab fiqh yang lama-lama dia tak ada discussion. Sebab ini bentuk baru kita kata untuk nak cater produk keuangan Islam. Okay. Jadi bagaimana ianya dilaksanakan? Macam anda sebut tadilah, bila anda pergi ke bank nak beli rumah, bank akan suruh anda sign and bukan wa'ad ni, dia bukan agreement. Wa'ad ini dia adalah persetujuan. Sebab kalau agreement, kalau kontrak, dia kena ada binding on both side, kedua-dua pihak. Tapi yang ini, the bindingness tu, obligasi itu hanyalah kepada satu pihak, bukan kepada dua pihak. Wa'ad, obligasi, bila saya berjanji dengan bank, saya akan membeli barang yang bank telah beli, maka obligasi itu ke atas saya. Okay, bank tidak ada obligasi untuk menjual, tapi biasanya bank akan jual lah, sebab memang dia tak akan beli, melainkan untuk kita. Kan, jadi kita tak perlu ada timbal balik punya obligasi itu. Sebab tu isu wa'ad, muwa'adah seminggu lepas ada sedikit kita bincangkan kan. Mesti ini pun antara isu yang kontroversial. Kalau kata saya bagi tahu bank, okey saya berjanji akan beli barang ataupun rumah yang bank beli dengan harga 150,000 dan bank pun berjanji untuk menjual aset itu kepada saya dengan harga 150,000, maka ada di kalangan ulama yang mengatakan bahawa itu adalah kontrak. Sebab obligasi itu dah dua
dua pihak. Bila ada dua pihak punya obligasi, maka dia jadi akad. Bila jadi akad, dia kena mematuhi segala syarat-syarat di dalam akad. Sebab tu at the level of wa'ad ini dia belum akad lagi. Okey, sebab tu kalau dalam murabahah ni rata-rata kita tengok obligasi itu satu pihak sahaja, bukan obligasi dua pihak. Sebab tu pelanggan yang akan berjanji dengan bank bahawa mereka akan membeli aset itu daripada bank dan kemudian bank akan beli dan dia akan jual. In case kalau pelanggan tak jadi beli for whatever reason, maka bank mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi. Kalau kita tengok nanti akan ada di dalam standard berkaitan dengan perkara-perkara begitulah. Apakah hak bank sekiranya pelanggan itu dia tidak membeli aset yang bank telah pun beli. Maka kalau ikut standard, kita kata bank berhak untuk menuntut kos sebenar. Kos sebenar untuk transaksi yang telah mereka lakukan. Mana tu kalau kita kata bank dah beli aset itu, pelanggan tak jadi untuk nak beli, maka mungkin bank akan reverse balik transaction tu dengan penjual rumah tu yang asal, kalau dia boleh buat. Kalau dia tak boleh buat, kita kata, maka mungkin bank kena cari orang lain untuk nak membeli aset itu. Sebab bank tak akan simpan aset-aset yang begitu, bank tak akan simpan. Jadi dia, so kalau sekiranya reverse balik transaksi itu dah ada kos dah. Kos peguamnya, kos mungkin ketakaful ke, kos apa-apalah yang telah dibayar, maka dalam keadaan ini berdasarkan kepada wa'ad perjanjian yang dibuat oleh pelanggan itu tadi, bank berhak untuk menuntut kos hakiki. Kos hakiki ni makna tu it is a real cost lah. Bukan kita kata dia boleh ikut suka dia nak charge berapa. Siapa yang akan menentukan kos hakiki itu biasanya akan ada, sama ada the regulator, bank pusat akan memberikan panduan bagaimana untuk mereka nak charge kos hakiki itu, ataupun syariah advisor, bank itu juga akan memberikan panduan, kita kata apa yang dimaksudkan dengan kos hakiki. Macam nak kata tadilah, kos peguam ke, kos yang telah pun dibayar, ataupun kos yang melibatkan untuk menjual tu kepada pihak lain dan sebagainya. Okey, itu secara umum berkaitan dengan murabahah. Okey, Ana akan stop di murabahah. Kemudian kita akan tengok me'yar. Okey. Kalau antum tengok me'yar, mungkin kita dah 5 minit lagi sebelum Ana berhenti. Let me share the me'yar. Okay, alright. Kalau antum tengok me'yar ni, kita tengok, baca sikit. Okay. Ini antara nitaqal me'yar. Biasanya kalau antum tengok me'yar IOF ni, okay, setiap me'yar tu dia akan ada dia punya tajuk dia. Okay, macam ni al-murabahah. Me'yar mu'addal ni maksudnya me'yar ini telah direview. Anda ingat, Alhamdulillah, beberapa tahun lepas, 4-5 tahun lepas, Anda pun terlibat, kita kata, di dalam semasa Anda jadi syariah advisor kepada IOF. Masa tu IOF sedang review lah, review me'yar ni. Anda pun terlibat dengan review me'yar ni. So yang ini kalau kita tengok me'yar yang telah diubah suai lah. Dia ubah suai itu sebab banyak berlakunya perkara-perkara baru, kita kata, di dalam pasaran, di dalam market. Jadi dia perlu untuk nak masukkan elemen-elemen baru ke dalam me'yar. Okey, kemudian dia akan berikan muhtawa
apa dia punya kandungan dia, kita kata nitaqul mi'yar, ijra'at allati tasbuq aqdul murabahah. These are all the headings lah. Tamalluk al-muassasah, sil'ah wa qabduha wa tawkil fihima, ibram aqdul murabahah, damanat al-murabahah, mu'alajah madyuniyatiha, tarikh isdar al-mi'yar, i'timad al-mi'yar. Kemudian dia akan ada malahik. Malahik ni dia punya macam appendix dia lah. Al-ish'ar bitanfidh al-wakalah wal ijab bisyira' min qibal al-amir bisyira'. Kerana malahik ni dia sama ada dia akan apa nama ni, meletakkan beberapa isu yang berkaitan, yang ada kaitan kita kata dengan mi'yar itu, dengan mi'yar itu sendiri. Contohnya macam sini adalah isy'ar bi tanfidh al-wakalah wal ijab bi syira' min qibal al-amir bi syira'. Sebab kalau sekiranya pelanggan itu memberikan hak ataupun mewakilkan institusi kewangan Islam untuk membeli sesuatu aset itu bagi pihak dia contohnya, ataupun apa namanya, bank, kalau beli rumah apa semua, bank yang mewakilkan pelanggan untuk beli bagi pihak dia, maka akan ada aqdul wakalah antara bank dan juga pelanggan. Jadi dia bagi contoh lah kita kata dekat sini. Kemudian al-ish'ar bil qabul wa bil bai' min qibalil muassasah, borang, contoh lah kita kata yang diberikan sini. Kemudian dia akan berikan nabzah tarikhiyah i'dad al-mi'yar. Okay, some background lah tentang contohnya kita kata macam mi'yar ni, bila yang asal punya mi'yar dikeluarkan, kemudian bila dia review dan sebagainya, dan mustanad ahkam syariah. Yang ni penting. Okey, bila entom tengok, tapi dia bukan semua bunut ataupun apa nama ni, section di dalam mi'yar itu akan ada mustanad ahkam syariah. Tak semua. Ada apa nama ni, provision kita kata di dalam standard itu, dia akan memberikan okey yang ni dia punya mustanad syar'i dia apa dia. Okey, daripada aqwal fuqaha ke ataupun apakah dia punya reference dia lah kita kata. Okey. Kemudian yang lastnya ialah at-ta'rifat. Baik. ويهدف هذا المعيار إلى بيان الأسس والأحكام الشرعية للمرابحة والمراحل التي تمر بها عملياتها بدءا بالوعد وانتهاء بتمليك العميل السلعة والضوابط الشرعية التي يجب على المؤسسة المالية الإسلامية الالتزام بها. Makna tu kat sini dia bagi tahu tentang objektif mi'yar ni, mi'yar murabahah ni ialah untuk menerangkan tentang usus wal ahkam syar'iyyah lil murabahah, dan juga marahil allati tamurru biha amaliyatiha bad'an bil wa'd. Makna tu what is the step, step-step yang perlu diikuti kita kata di dalam kita nak melakukan akad murabahah ini, bermula daripada wa'ad. Sebab wa'ad ni antara perkara yang pertama yang akan dilakukan oleh institusi keuangan Islam apabila mereka nak buat murabahah ni. Kemudian sampailah wa intiha bi tamlik al-amil as-sil'ah. Sampailah amil ataupun pelanggan itu menerima ataupun memiliki aset ataupun barangan yang dibeli dengan jalan murabahah itulah. Okey, dan apa nama ni, bila tamlik al-amil as-sil'ah, bila pelanggan telah menerima aset itu, maka di sana akan ada obligasi hutang antara pelanggan dan bank. Kan bila bank dah jual, kita kata rumah tu tadi, ambil contoh balik contoh rumah tadi, bila bank dah jual rumah tu murabahah pada pelanggan, pelanggan telah memiliki rumah itu dan pelanggan berhutang dengan bank. Jadi obligasinya ialah akan timbulnya obligasi keberhutangan antara pelanggan dan juga bank. Maknanya tu pelanggan kena bayarlah setiap bulan berapa ikut schedule
yang telah ditetapkan dan yang telah dipersetujui antara pelanggan dan juga bank. Okey. والضوابط الشرعية التي يجب على المؤسسات المالية الإسلامية الالتزام بها. Jadi dia sebutkan juga dalam standard ini, yang sini lebih kepada proses, okey, untuk murabahah itu tadi, dan yang di sini apa yang boleh dilakukan dan apa yang tak boleh dilakukan oleh institusi kewangan Islam. Okey. Jadi itu pun ada diterangkan di dalam ma'yar. Ini sebab tu bila ana initiate untuk kita go through ma'yar ni dia lebih kepada umur tatbiqi. Perkara-perkara yang berkaitan dengan applied lah. Yang itu akan tengok nanti step dia. Okey, bagaimana ianya diaplikasikan. Kalau itu belajar dalam kitab-kitab fiqh, baca kitab-kitab fiqh, itu bakal belajar lebih kepada apa yang ana go through dalam slide tadilah. Kan? Dari segi hukumnya, dari segi fiqhnya, ini dia punya ta'rifnya, mustanad dia dan sebagainya. Okey. Tapi dekat sini kalau kita tengok nanti akan ada step-step yang berkaitan untuk kita melakukan amaliyah murabahah itu tadi. Okey, ana rasa akan berhenti di situ untuk untuk hari ini, dan insya-Allah minggu depan kita akan sambung. Kalau entum boleh baca ni sebelum kelas, bagus jugalah kan. Kita akan tengok dan kita akan baca satu-satulah. Ada yang Arabic, ada yang English, dan rasa entum ada both version kan. Okay, so entum boleh tengok, boleh baca both version, yang Arabic dan juga yang English. Kadang-kadang masalah dengan ma'yar ni, kadang-kadang terjemahan pun ada masalah juga. Okay, kadang-kadang kita tak boleh nak faham yang mana al-asal huwa al-arabi, laisa al-inglizi. Okay, sebab ma'yar ni kita develop hari tu, kita develop in Arabic bukan in English. Okay, jadi nuskhah al-asliyah ya nuskhah arabiyah, laisa al-inglizi. Okay, so okay, ana berhenti setakat itu untuk hari ini, dan insya-Allah kita sambung lagi minggu depan. Dalam 10 minit lagi yang ada ni, kita boleh tengok soalan-soalan yang ada. Sudah ada satu soalan, bilakah ibrak boleh diberikan oleh bank? Okey. Dalam contoh yang Prof katakan tadi, sebelum bank murabahah dilakukan antara pembeli dan bank, akan ada wa'ad antara keduanya, dan pembeli perlu membayar harga yang telah disepakati dalam wa'ad yang dipersetujui. Jadi adakah boleh untuk bank berikan rebate selepas harga telah dipersetujui kedua-dua pihak? Baik. Itu kena faham bahawa ibrak ini untuk memberikan ibrak. Ibrak ni rebate ya. Rebate ataupun macam diskaun lah yang boleh diberikan oleh bank. Okey. Sebab itu dalam biasanya kalau di Timur Tengah, okey, pandangan yang banyak dipersetujui di Timur Tengah ialah bank tak boleh meletakkan klausa di dalam kontrak bahawa mereka akan memberikan ibrak. Mana tu bank mesti kena beri ibrak. Tak boleh. Dia tak boleh letakkan di dalam kontrak. Apa yang dia boleh letak dalam kontrak ialah bank berhak. Meaning that the bank may give ibrak based on its own discretion. Berdasarkan kepada discretion. Mana tu ghair ilzami. Right? Kalau di Timur Tengah kita tak benarkan, dan ma'yar pun tak benarkan untuk ibrak ini diberikan ataupun diwajibkan ke atas bank. Sebab apa? Sebab ianya tak berlaku lagi. Bila bank nak bagi, dia boleh bagi. Okay? Sebab kalau kita benarkan, maka seolah-olah kita kata harga yang ditetapkan itu tidak tetaplah. Sebab akan ada ibrak di masa akan datang. Itu pandangan yang diambil oleh Timur Tengah. Tapi kita dekat Malaysia ni, regulator
bank pusat kita kata menetapkan bahawa bank perlu memberikan ibrak berdasarkan kepada cost of funding, cost untuk mereka memberikan pembiayaan itu. Jadi di Malaysia, bank negara menetapkan bahawa bank perlu untuk meletakkan formula ibrak dia di dalam kontrak. Isu fiqah ni kita kata ada discussion lah, tapi from point of view kita dekat Malaysia ni, kita mengatakan bahawa sebagai pihak yang apa nama ni, regulator kan, penguatkuasa ataupun pihak pengawal selia, kita kata pihak pengawal selia berhak untuk memberitahu bank supaya meletakkan ibrak. Sebab masalahnya kita kata kalau bank kata okay, I'm going to give ibrak based on my own discretion, people might not believe it. Okay, that is the problem. Jadi sebab itu kita kata bank negara mengatakan bahawa apa namanya, kita putuskan bahawa dibolehkan dengan arahan daripada pengawal selia, dibolehkan, kita kata ini dalam bab siasah syariah lah kita kata kan, makna tu pengawal selia untuk nak regulate market, okay, supaya bank tak ambil advantage kita kata terhadap pelanggan dia, maka kita letakkan bahawa bank kalau dia nak bagi ibrak, dia perlu letakkan formula dan dia kena beriltizam dengan formula yang dia letakkan. Okay. Alright, itu berkaitan dengan ibrak. Jadi ibrak ni sebenarnya diberikan selepas daripada akad itulah. Okay, dah akad itu, then only bank akan memberikan ibrak. Kalau kata akad tu contohnya 150,000, okay, and then bank boleh berikan ibrak, monthly ibrak, kadang-kadang dia akan beri quarterly macam anda sebut tadi lah. Cuma dia akan ada formula dia yang tertentu. Nanti bila antum belajar berkaitan dengan bagaimana bank price their product, then you will know, okay, how bank akan memberikan ibrak itu berdasarkan mana pun taklah mahir sangat, because this is very much related to accounting dan sebagainya. Okay, but they have their own formula lah, macam mana untuk dia nak bagi rebate itu based on the cost of funding dan sebagainya. Ada beberapa faktor yang telah diambil kira. Adakah boleh untuk bank untuk berikan rebate selepas harga telah disetujui kedua pihak? Harga tak berubah, okay? Tapi sebab tu kita kata bank memberikan ibrak itu at their own discretion lah. Mana tu ikut description tapi kita dekat Malaysia ni kita regulator, okay, meletakkan syarat kita kata supaya bank meletakkan formula. Kalau dia nak bagi, dia kena letak formula. Itu from the regulatory perspective. Sebab tu kalau dekat Middle East dia tak benarkan, sebab dia kata kalau kita dah letakkan formula dan sebagainya, makna tu harga yang asal dipersetujui itu dia tak tetap lah, dia dah fluctuate lah, sebab wajib kena beri. Jadi itu yukhalif syarat al-ma'qud alaihi. So ma'qud alaihi, harga tu mesti kena tetap kan. Itu different perspektif yang diambil oleh Middle East. Sebab tu kalau kita pergi Middle East tak ada semua at the discretion of the bank, tapi biasanya bank akan berikan lah. Okey, ketika keadaan PKP berlaku, rakyat Malaysia diberi moratorium automatik, bagaimanakah Bank Islam memberi moratorium kepada pelanggan dalam akad murabahah? Adakah berlaku perubahan dalam akad dan tempoh akad menjadi lebih panjang? Okey, bila berlaku moratorium ni, dia ada dua perkara yang terjadilah. Okey, satu ialah restructuring. Okey, the other one kita ada restructuring dengan anda tak ingat satu lagi apa. Okey, why this? Satu ialah kita bank akan memanjangkan tempoh. Okey, kalau kata tempoh pembiayaan tu 5 tahun, so dia akan jadi 5 tahun 6 bulan lah. Alright.
Jadi tempoh pembayaran itu akan di-expand dan bank akan adjust dekat rebate. Sebab bank dia boleh beri rebate, dia boleh tak bagi rebate. Alright? So itu kena faham. Walaupun kita kata bank negara menetapkan dia kena ada formula dia yang tertentu untuk memberikan rebate, but still bank will have bank boleh adjust kita kata untuk nak panjangkan tempoh dan maybe kurangkan rebate sedikit lah kita kata, sebab tempoh tu telah perpanjang as long as it is within the selling price. Tentu selling price tu tak boleh tukar. Alright, kalau kata selling price tu 150,000, dia tak boleh pergi lebih daripada 150,000. Kalau nak adjust within 150,000 itu, okay, ianya dibolehkan. Okay, mana tu, okay, rescheduling and restructuring. Alright, ni dua perkara yang berlaku. Okay, rescheduling ni macam dah sebut tu lah. Mana tu panjangkan tempoh, lepas tu kira balik lah sebulan berapa nak kena bayar apa semua kan. You see, so that is rescheduling. Dalam keadaan yang tertentu kita kata, especially pembiayaan yang besar-besar ni, dia ada apa yang disebut sebagai restructuring. Restructuring ni lebih kompleks lagi lah. Restructuring ni biasanya melibatkan dia akan ada another contract, okay, based on komoditi murabahah kita panggil, okay, yang mana akan adanya proses jual beli komoditi yang menghasilkan obligasi keberhutangan. Jadi obligasi yang baru ini akan digunakan untuk membayar obligasi yang lama. Jadi akad itu akan habis dan pelanggan akan sambung bayar kita kata dengan obligasi yang barulah. Itu restructuring. Restructuring ni dia akan melibatkan kontrak baru. Restructuring ni ada beberapa isu. Antaranya mungkin kalau entum biasa dengan istilah qalbuddain. Qalbuddain ni senang nak cakap ialah kita kambur satu lubang kecil buat lubang besar lagi. Kan? Kadang-kadang berlaku kan, ada orang kita kata dia hutang kredit kad 10,000 dia tak boleh nak bayar, dia ambil personal loan kita kata, okay, dan personal loan tu dia nak kena bayar 12,000 contohnya. Okay, so dia ambil personal loan 10,000, dia kena bayar balik 12,000, so dia guna 10,000 tu untuk bayar kredit kad dia ni. So selesai yang ni obligasi dia lebih tinggi. Itu analogi dia lebih kurang lah. Kalau restructuring tu macam tu. Okay. So kita buat another contract yang mempunyai obligasi yang lebih besar. So kita gunakan sebahagian daripada duit tu untuk bayar balik obligasi yang awal. Di sana ada syarat-syarat yang tertentu kalau kita nak buat begitu. Antaranya kita kata al-badin, orang yang berhutang itu bukan orang yang berhutang yang dalam keadaan terdesak dan sebagainya. Ada syarat-syarat yang diletakkan. Hatta IOF pun kalau kita tengok dalam standard 59. Yang tu ada dalam standard 59. Syarat-syarat yang diletakkan untuk restructuring ni. Bolehkan restructuring tapi kena separate all together. Dua kontrak yang berasingan. Okay, kontrak yang pertama ni, kontrak yang kedua itu tak boleh dirangkaikan ataupun dihubung kaitkan dengan kontrak yang pertama. Jadi obligasi daripada kontrak yang kedua ini boleh digunakan untuk membayar balik. Jadi pelanggan ada obligasi yang baru daripada kontrak yang baru sahaja. Itu restructuring. Yang earlier one tadi ialah rescheduling. Itu entum kalau pergi dekat website Bank Negara, okay, tengok keputusan Majlis Penasihat Syariah Bank Negara. Di situ ada keputusan. Cuma kita tidak benarkan compounding. Compounding ni makna tu walaupun kita kata contohnya kita kata
bank memberikan moratorium selama 6 bulan. Okey, jadi akan mereka tak boleh kira keuntungan itu secara berganda dalam tempoh 6 bulan itu. Mana tu kalau kata sebulan dia ambil untung contohnya 0.03% contohnya. Okey, dia tak boleh dengan sebab dipanjangkan itu dia gandakan kepada 0.06 ke ataupun lebih daripada itu dan sebagainya, tak boleh. Compounding kita tak benarkan walaupun ianya masih lagi dalam skop harga murabahah itu. Okey. Jadi itu antara keputusan-keputusan yang kita buatlah di dalam Majlis Penasihat Syariah Bank Negara. Alright. So kita rescheduling, kita ada restructuring. So ada dua istilah ini yang berkaitan dengan moratorium baru-baru ni, dan kebanyakan banyak negara lain pun sama jugalah. Cuma kalau kontrak pendasar itu adalah kontrak ijarah, tak ada masalah sangat. Sebab ijarah ni sewa kan. Kontrak sewa ni pelanggan dengan bank mereka boleh negotiate untuk nak merubah sewaan itu. Jadi tak perlu rescheduling dan sebagainya. Restructuring tak perlu, dia reschedule in the sense that dia akan adjust harga sewaan itu. Itu saja. Kan? Jadi tak ada masalah sangat. Okey, dah 2 minit dah ni. So Ana kena berhenti because I have to attend another meeting. So insya-Allah minggu depan nanti kita jumpa, kita sambung. So Ana minta kalau boleh untuk cuba baca Ma'yar ni sebelum kita mulakan kelas kita minggu depan. InsyaAllah aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Prof dan terima kasih semua hadirin hadirat, dan kita insyaAllah berjumpa pada sesi akan datang. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.